Yang first time, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang Funivo. Boleh? Alright tuan-puan, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya tuan-puan Hasbilah Hoshan. Okay, saya di dalam Funivo di dalam department corporate. Saya juga certified trainer Funivo, certified trainer HRD Corp, dan juga saya ada juga certified daripada Google dalam digital marketing. Alhamdulillah, semuanya Allah izin. Alright, saya bersama dengan Funivo 2019 dan saya diberi tanggungjawab untuk memastikan syarikat-syarikat dekat Malaysia ni tuan-puan ataupun agensi-agensi di Malaysia ni tuan-puan, GSC dan NGO, saya memberi ikhmat nasihat, consultation, strategi, latihan dalam strategi marketing dan juga jualan. Macam mana untuk merangka kempen marketing, bagaimana untuk merangka strategi kempen pemasaran dan jualan. Dan tuan-tuan puan, pada 2021, bagaimana tuan puan, syarikat-syarikat di Malaysia ni tuan puan, semuanya mula nak mendigitalkan bisnes mereka. Sekejap lagi saya share kenapa. Alright, ini saya tuan puan. Dan ini antara sertifikat yang saya terima, alhamdulillah, daripada orang kata apa, Google dan juga HRD Corp. Dan tuan puan, ini pengasas Funivo. Siapa kenal Tuan Fahdi Ghazali? Komen 1. Siapa yang first time hari ni? Komen 2. Yang kenal Tuan Fahdi. Inilah Chairman Seafood International Senayan Berhad, pengasas jenama Funivo. Beliau ni dah lama tuan-puan berniaga dalam digital pada tahun 2008 sampai sekarang. Alhamdulillah, semuanya Allah izin untuk kami dapat sedikit sebanyak ilmu yang Allah izinkan untuk kami faham, hadam dan kami sharekan kepada orang lain. Alright, so tuan-puan, ini kami punya syarikat Seafood International Senayan Berhad. Dan inilah tuan-puan, di dalam department saya bersama dengan pasukan-pasukan saya yang sangat committed dalam kerjaya mereka tuan-puan, sangat nak memberi sesuatu yang terbaik kepada syarikat-syarikat dekat luar sana tuan-puan. Inilah antara syarikat-syarikat yang kami telah bantu untuk mereka mendigitalkan organisasi, bisnes dan produk mereka. Ini antaranya. Dan ada beberapa anugerah yang kami dah terima daripada beberapa agensi yang diiktiraf. Dan alhamdulillah tuan-puan, ini adalah untuk memberi kami bersemangat lagi untuk beri manfaat kepada ramai orang lagi. Alright tuan-puan, saya dah mengenalkan diri saya tuan-puan. Bagaimana pula dengan anda? Kalau anda seorang yang bekerja, komen 1. Kalau anda yang buat bisnes, komen 2. Kalau anda bekerja dan ada part-time bisnes, komen 3. Kalau anda student, suri rumah dan lain-lain, komen 4. Ada 4 jenis golongan yang kita nak kenal ni. Sebab apa tuan-puan, kadang-kadang dekat malam kini bersama dengan saya ni tuan-puan, ada yang hebat-hebat, terutama yang bekerja ni. Yang bekerja ni committed, dah siang, dah pagi-pagi sampai petang bekerja, malam datang kelas. Dan yang bekerja ni tu selalunya orang-orang yang melibatkan diri mereka dalam digital, terutama dalam marketing, sales dan sebagainya. Ada juga orang yang berbisnes daripada pagi sampai malam, asyik kena usaha untuk dapatkan jualan. Orang-orang hebat. Kan? Orang yang ketiga, dia bekerja, malam dia buat part-time business. Itu lagilah. Macam mana dia spend masa, time management dia untuk memastikan dia mendapat sesuatu yang diinginkan. Dan yang keempat, walaupun dia student, walaupun dia suri rumah, tak kisahlah apa saja yang dia punya ni, tuan-tuan puan, dia bersemangat untuk menuntut ilmu. InsyaAllah dengan ilmu yang dia dapat malam ni, mungkin dia boleh gunakan untuk perkara-perkara yang mungkin yang dapat memberi manfaat kepada dia. Alright, so terima kasih kepada respon anda. Ada juga yang bekerja part-time business, ada yang buat ada juga yang buat bisnes. Kan? So tuan-puan, tak kisahlah anda siapa tuan-puan, saya dengan merendah diri tuan-puan, saya nak bagi tahu tuan-puan, bukan hari ini saya nak mengajar, saya nak share. Sebab tuan-tuan dan puan-puan dah hebat dah. Saya nak share kepada tuan-puan apa teknik-teknik strategi yang mampu untuk meningkatkan kemahiran digital marketing anda. Dan saya nak mulakan dulu tuan-puan, sebelum masuk agenda yang pertama, saya nak mulakan dengan kisah inspirasi. Boleh ke saya nak cerita kisah inspirasi dulu tuan-puan? Boleh ke tuan-puan? Kalau boleh komen 1. Kalau orang kata apa, Cik Hasbilah boleh teruskan, komen 2. Apa beza kan? Kan? Alright. So, terima kasih tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan kisah inspirasi yang pertama. Cik Puan Siti Hawa.
Bisnes dia adalah F&B. Siapa dekat sini buat bisnes F&B? Dia buat bisnes makanan, berkaitan dengan makanan. So tuan-tuan puan, kepada mereka yang sama dengan Cik Puan Siti Hawa, cabaran dia ni. Dulu tuan puan, dia stres bisnes dia stuck. Stuck tu apa? Jualan dia setakat itu sahaja. Maksudnya 5,000 je setiap bulan, tak naik-naik. Turun adalah. So tuan puan, dia stres. Dan apabila dia datang ke Funnel Evo, belajar berkaitan dengan teknik digital marketing, dan dia ubah teknik itu daripada marketing tradisional kepada marketing digital. Dia punya jualan naik 200%. Selepas tahu bagaimana teknik untuk memastikan dia naikkan jualan dia. Tuan-tuan puan, ini report yang dia berikan kepada kami, rekod jualan beliau kepada kami. Tuan-tuan puan, sebelum dia masuk Funnel Evo, salesnya takat 20,000 je setiap bulan. Sebelum dia masuk Funnel Evo, pada bulan pertama dan kedua tuan puan, alhamdulillah Allah izinkan dia untuk naikkan salesnya ke 25,000. Dan pada bulan terakhir dia belajar dengan kami tuan puan, pada bulan yang ketiga, jualannya RM40,000. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, siapa yang kat sini rasa dia nak macam Cik Puan Siti Hawa? Komen 6. Cuba komen 6. Sebab apa tuan puan? Kisah inspirasi ini menampakkan anda betapa pentingnya skill itu, strategi itu. Alright? Alhamdulillah, saya doakan kepada mereka yang respon nak, saya doakan supaya anda dapat apa yang anda nak seperti Cik Puan Siti Hawa. Okey. Tuan-tuan puan, yang kedua, Cik Puan Norita. Cik Puan Norita ni dia buat bisnes servis, ataupun lebih tepatnya adalah bisnes printing. Siapa dekat sini buat servis, buat bisnes servis ataupun printing? Komen 1. Ada tak yang sama macam Cik Puan Norita? Sebab apa tuan-puan? Cik Puan Norita, cabaran dia adalah dia tak ada pelanggan baru. Dia stres. Macam mana aku nak cari pelanggan baru? Dah lah aku buat servis, dah lah aku buat printing, aku perlukan pelanggan baru. Tetapi tuan-puan, apabila dia belajar dengan Funnel Evo, tahu strategi-strategi yang sepatutnya dia buat, dan dia tidak perlu fokus sangat mencari pelanggan. Pelanggan baru penting, tetapi kalau dah tahu tak ada pelanggan baru, apa yang dia boleh buat dengan pelanggan sedia ada? So kami berikan kepada beliau strategi-strategi yang penting. Dan alhamdulillah tuan-puan, jualannya naik daripada 4 ke 5 angka. Dengan macam mana tuan-puan? Ini report yang di-sharekan kepada kami tuan-puan. Pada Januari 2021 ataupun sebelum bersama dengan Funnel Evo, salesnya 6,897. Saya nak tanya, siapa sale dia macam ni? Maksudnya bawah 7,000 ataupun bawah 10,000 lah. Siapa yang macam ni? 10,000, bawah 9,000. 4 angka. Apabila bulan pertama dan kedua dia belajar dengan Funnel Evo tuan-puan, salesnya naik 12,000. 5 angka dah start dah. Dan pada bulan yang terakhir tuan-puan, selepas dia belajar dengan Funnel Evo, dia naik ke 23,000. Tuan-puan, dalam tempoh 3 bulan, dia boleh daripada 6,000 kepada 23,000. Siapa nak macam Cik Puan Norita? Cuba komen 1. Bukan senang tuan-puan. Apakah teknik dan strategi yang dilakukan? Alright, so tuan-puan, kita doakan tuan-puan, siapa yang komen 1 tadi, kita doakan mereka dapat jualan seperti mana Cik Puan Norita dan Cik Puan Siti Hawa. Okey, so tuan-puan, jom kita masuk ke agenda yang pertama. Sebelum saya masuk agenda yang pertama, cuba komen laju-laju tuan-puan, ataupun bersemangat sikit tuan-puan, komen ready, supaya saya nampak anda memang betul-betul ready. Saya nak start dah. Okey, jom kita masuk agenda yang pertama, iaitu keadaan di Malaysia berkaitan dengan digital, terutama digital marketing. Okey, izinkan saya. Okey, alright tuan-puan, selepas dah lebih 6 tahun tuan-puan dalam dunia digital marketing, saya dapati mana-mana syarikat ataupun agensi-agensi dekat luar sana tuan-puan, di dalam Malaysia, saya dapati sesiapa pun boleh buat marketing, tak susah pun. Cabarannya tuan-puan adalah bagaimana untuk membuat marketing yang menguntungkan dan berkesan. Ini yang kesukaran ataupun cabaran setiap syarikat yang ada di luar sana. Mereka mengalami kesukaran untuk membuat marketing yang berkesan dan menguntungkan.
Setuju tak tuan-puan? Kalau anda setuju tuan-puan, komen 2. Kalau anda tak setuju, komen 3. Sebab apa tuan-puan? Kalau betul anda boleh buat marketing yang menguntungkan dan berkesan, anda memang rare lah. So, tuan-tuan puan, saya belajar dengan cara yang susah tuan-puan. Belajar dengan cara yang susah tu maksudnya tuan-puan, kita biasanya tuan-puan, kita akan langgar dulu. InsyaAllah tuan-puan, pada malam ini anda akan belajar dan menguasai dengan cara lebih jauh, lebih mudah dan juga lebih pantas. Dengan cara yang susah tuan-puan. Adakah daripada anda ni tuan-puan, cara yang susah sama dengan saya tuan-puan adalah dengan hari-hari buat marketing offline dan online. Akhirnya, lama-lama tuan-puan, dia tak ada hasil dan makin merugikan. Siapa yang macam ni? Dia hari-hari tuan-puan buat marketing online dengan offline. Tapi tak ada hasil, lama-lama rugi. Terus tak nak buat marketing berbayar. Kan? Cara yang susah yang kedua. Hari-hari kena layan WhatsApp dan call customer untuk closing. Sama macam Checkpoint City Hawa. Dia dulu tuan-puan sebelum belajar dengan Fani Evo, dia menggunakan WhatsApp untuk closing. Siapa macam Checkpoint City Hawa? Hari-hari kena layan WhatsApp. Dah lah layan WhatsApp. Orang yang hantar, pelanggan kita yang WhatsApp kita tuan-puan, dia dah lah nak jawapan dengan cepat. Dapat jawapan cepat, dah tahu apa yang dia nak, semuanya blue tick. Siapa mengalami cabaran ni? Geram lah, semuanya blue tick. Daripada 10 orang bertanya, 10 orang yang betul-betul macam nampak berminat, akhirnya seorang je yang buat bayaran. Stres tak tuan-puan? Stres tak? Tetapi tuan-puan, bagaimana Checkpoint City Hawa daripada closing di WhatsApp, dia mengubah strategi yang bagi dia tak nak pening kepala. Dia nak proses yang di WhatsApp tu dimudahkan dan dia hanya menunggu notification untuk dapat jualannya. Siapa nak macam Checkpoint City Hawa? Dia tukar strategi ni je menyebabkan jualannya naik. Siapa nak macam dia? Macam Checkpoint City Hawa? Komen nak. Okay. Cara yang susah juga tuan-puan. Ini pun saya mengalami yang sama, iaitu stres bila buat kempen marketing yang merugikan. Dah lah rugi. Lepas tu kita salahkan Facebook, kita salahkan IG, kita salahkan TikTok. Sebab apa? Sebab kita rasa mereka ambil duit kita. Bohong lah buat iklan kat digital market, dekat digital platform ni, media sosial ni. Dia orang memang nak ambil duit aku ni. Dah lah, malah nak buat iklan kat sana. Alright. So tuan-puan, InsyaAllah anda akan nampak betapa besarnya potensi bidang digital marketing ni untuk kejayaan dan bisnes anda. Tak kisahlah apa-apa bisnes anda. Bayangkan tuan-puan, Checkpoint Norita, dia buat bisnes printing ataupun servis. Dia pun nampak gambaran betapa betul ke bisnes aku ni untuk didigitalkan ataupun buat marketing, digital marketing. Dan dia pun tak percaya benda tu boleh buat untuk bisnes ni. Sebab apa tuan-puan? Dalam strategi digital marketing, anda kena faham strategi ini berdasarkan anda punya bisnes. Anda tak boleh pukul rata. Kalau saya share strategi A, anda semua orang ikut strategi A. Konsep strategi A tu yang anda kena ambil. Bukan anda ambil bulat-bulat. Saya kalau share konsep, daripada konsep itu anda gunakan dalam anda punya bisnes atau produk anda supaya ia memenuhi strategi produk dan bisnes anda. Sekejap lagi saya share. Alright, dan insyaAllah tuan-puan, dan anda akan nampak manfaat kalau anda ada kemahiran digital marketing. Tuan-puan, pada tahun 2020 ada satu data survey menyatakan tuan-puan, ada 15 permintaan pekerjaan meningkat dan ada 15 permintaan pekerjaan yang akan menurun. Dan antaranya tuan-puan, saya highlight 3 yang berkaitan dengan kita malam ni. Berkaitan dengan digital. Alright. Ini gambaran ni tuan-puan di Malaysia. Kenapa? Pada 2020, bila kita buat survey tuan-puan, dia sebenarnya menentukan 3-5 tahun yang akan datang berlaku. Tapi tuan-puan, semasa 2020, rakyat Malaysia berlaku tentang kesihatan punya isu. Pandemik COVID-19. Semua rakyat Malaysia kena duduk kat rumah. Dan masa tu tuan-puan, internet sangat-sangat pesat. Kan? Semua orang kena ada internet kat rumah.
Bekerja di dalam rumah, kena berhubung dengan orang yang jauh menggunakan internet dan sebagainya. Sebab itu tuan-puan, ini data 2020. Artikel daripada Malaysia. Saya ambil Malaysia je tuan-puan, saya tak ambil luar negara. Permintaan pekerjaan dengan kemahiran digital di Malaysia dilaporkan meningkat sehingga 300%. Bayangkan tuan-puan, pada 2022, proses beralihan pandemik ke endemik menyebabkan tuan-puan, syarikat-syarikat di Malaysia ni tuan-puan, bisnes-bisnes kat Malaysia ni tuan-puan, kena ke arah digital untuk melancarkan operasi seharian mereka. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia di Malaysia ni tuan-puan telah di-educate supaya engkau nak apa-apa perkara yang kau nak tahu, nak dapatkan, nak beli dan sebagainya, kau kena melalui internet. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak cari, contohlah kita nak pergi mana-mana location, ataupun kita nak beli sesuatu perkara, ataupun kita nampak dekat media sosial, sedaplah makanan ni, kat mana dia pun search. Oh, dekat sini lah. Sebab tu tuan-puan, anda kena wujud dekat media sosial supaya anda punya produk dan servis ada di digital platform. Tak kisahlah media sosial ke dan sebagainya, sebab semua orang ke arah digital. Sebab tu tuan-puan, banyak syarikat dekat Malaysia tuan-puan, pada 2021 ramai syarikat ataupun banyak syarikat yang berjumpa dengan kami untuk memastikan mereka digitalkan bisnes mereka. Anda yang ada produk atau servis ataupun anda yang bekerja sekarang, pastikan apa yang anda buat sekarang ni kena digitalkan supaya orang tahu kenapa aku kena beli kat engkau. Sebab engkau yang ada dekat digital, orang lain tak ada. Contohlah contoh, anda jual burger ataupun anda jual kek, nak pergi ke contohlah area rumah anda tu tak tahu nak beli kek kat mana, so anda search lah dekat internet. Kalau orang search di internet di kawasan dia, contoh di kawasan Kuala Lumpur, kalau anda wujud di media sosial ataupun di media platform, bayangkan kalau anda punya perniagaan tu ada dekat situ dan orang tu akan memilih anda, terutama kalau reviewnya tinggi. Itu kelebihan digital. Itu antara tips yang saya boleh bagi ni sekarang. Cuma bagaimana? Sekejap lagi saya share. So tuan-puan, sayangnya pada tahun 2020, 2021, 2022 tuan-puan, walaupun ada permintaan pekerjaan 300%, sayangnya tak ramai talent yang ada dalam keperluan market. Kebanyakan syarikat yang saya jumpa tuan-puan, mereka menggandu mana nak cari orang yang ada kepakaran dalam digital marketing. Sekurang-kurangnya adalah skill dalam digital marketing. Bayangkan tuan-puan, bila anda tengok tak ada talent yang ramai dalam digital dan anda pun tak tahu tentang digital, inilah masanya untuk anda bertindak. At least ada skill digital marketing untuk memastikan produk atau servis anda ada di digital. Alright, saya masuk ke agenda yang kedua, iaitu apa? Agenda yang kedua ialah impact sekiranya anda ada digital marketing, seperti mana yang saya bagi tu tadi. Saya bagi ke tuan-puan, inilah alumni PCDM. PCDM tu apa? PCDM tu tuan-puan, PCDM ini bermaksud Professional Certificate Digital Marketing. Sekiranya anda ada skill digital marketing ini tuan-puan, macam Nurul Nazilah, bos dia tuan-puan terpaksa hire marketing agency untuk run ads business dia. Tetapi Nurul Nazilah seorang marketer, tapi bos dia terpaksa hire juga marketing agency. Dan apabila kita hire marketing agency tuan-puan, terpaksa keluarkan banyak kos. Dan apa yang dia buat tuan-puan, bos dia buat adalah Nurul Nazilah pergi belajar dengan PCDM bersama dengan Fani Evo, supaya engkau dapat something dan balik buat marketing sendiri, tak perlu aku hire lagi. So bila Nazilah dah balik daripada PCDM belajar, dia stop, bos dia stop hire marketing agency lepas tahu cara hack skill digital marketing. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, siapa nak tahu apa yang beliau buat sampai beliau dapat hack skill digital marketing? Siapa nak tahu? Komen nak tahu. Komen nak tahu. Alright, jom tuan-puan, saya pergi share yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana untuk anda kuasai rasa hack skill digital marketing? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, Nazilah, apa yang dia buat adalah dia faham tentang apa itu marketing, apa tugas marketing. Sebab tu tuan-puan, saya nak tanya anda,
apa yang anda tahu tentang marketing? Tuan-tuan puan, dia tak ada betul dan salah. Ini sudut pandang masing-masing. Marketing, apa maksud marketing bagi anda? Jangan translate tau. Apa maksud marketing di mata anda? Ataupun pemahaman anda marketing tu apa? Cuba komen. Of course, mesti akan ada yang menjawab, marketing itu adalah mempromosikan produk. Ada juga yang kata, marketing itu adalah tugasnya adalah untuk memastikan aku punya produk diiklankan. Kan? Ada yang kata marketing ini adalah tugasnya buat jualan. Ada orang kata marketing adalah untuk meningkatkan jenama. So adalah macam-macam lagi. So marketing ni tuan-puan adalah pemasaran. Itulah translation je. Kan? Tuan-puan, saya bagi jawapan mudah supaya anda nampak marketing tu tugas dia apa. Sebab tu Nurul Nazila, bila dia tahu apa itu tugas marketing, dia rasa inilah masanya untuk aku betulkan mindset aku bahawa marketing inilah tugas marketing. Iaitu apa tuan-puan? Marketing bermaksud buat orang nampak. Cuba komen. Marketing buat orang nampak. Itu marketing. Itulah marketing. Komen di ruangan komen. Okay? So apabila dia dah tahu dah buat marketing yang dia buat orang nampak, sebab sebelum ni mungkin fahaman dia adalah marketing adalah buat jualan. Sebenarnya marketing adalah buat orang nampak. Tugas dia. Okay? Sekarang anda dah clear, marketing adalah buat orang nampak. Tugas dia. Pastikan buat nampak ni maksudnya orang tahu anda jual apa. Orang tahu anda buat servis apa. Orang tahu anda sediakan produk apa. Itu tugas marketing, buat orang nampak. Yang kedua tuan-puan, Nurul Nazila pegang formula V tambah C sama dengan V. V tambah C sama dengan P. Cuba anda komen di ruangan komen, V tambah C sama dengan P.